Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat dari Padang Terap. Puan Yang di-Pertua, saya ingin memohon izin untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan 7 pertanyaan yang lain oleh Yang Berhormat Indra Mahkota 6 hari bulan Mac, Yang Berhormat Setiuk Air Hitam 12 Mac, Sembrong Padang Sadong 18 Mac, Bagan Sempurna 27 Mac pada aturan urusan mesyuarat pertama kali ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelbagai program dan inisiatif sebagai usaha bagi memperbaiki kualiti pencapaian murid dalam pentaksiran pada peringkat antarabangsa. Dalam pusingan PISA 2022, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD selaku penganjur kajian melaporkan bahawa dalam literasi matematik sebanyak 58 negara mencatatkan prestasi penurunan dalam mata skor berbanding dengan PISA 2018. 2 buah negara kekal, 13 buah negara menunjukkan peningkatan dalam mata skor. Literasi saintifik, 36 buah negara mencatatkan penurunan dalam mata skor, 2 buah negara kekal, 34 buah negara menunjukkan peningkatan mata skor. Literasi bacaan, 55 buah negara mencatatkan penurunan dalam mata skor, 17 negara menunjukkan peningkatan dalam mata skor. Dalam konteks negara kita, Malaysia, pencapaian negara menunjukkan tren yang meningkat sejak penyertaan pada pusingan PISA tahun 2009. Walau bagaimanapun, pencapaian kita telah menurun dengan agak ketara dalam pusingan PISA 2022. Sebanyak 8 negara ASEAN telah mengambil bahagian dalam kajian PISA 2022 daripada jumlah 81 buah negara. Dan tapatan PISA 2022 menunjukkan Singapura, Vietnam, Brunei mengatasi Malaysia dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. Manakala Malaysia mengatasi Thailand, Indonesia, Filipina, Kemboja dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. OECD juga melaporkan bahawa sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dari tahun 2020 sehingga 2022, terdapat banyak sistem pendidikan negara di seluruh dunia terkesan akibat daripada pematuhan arahan Perintah Kawalan Pergerakan dan tempoh penutupan sekolah yang agak lama. KPM dalam mengenal pasti beberapa aspek baharu untuk ditambah baik. Nombor 1, menyemak dan menilai kandungan kurikulum kebangsaan dengan memberikan penekanan terhadap keperluan kandungan yang berfokus dan mendalam bagi pembelajaran secara aktif. Nombor 2, menggalakkan penggunaan peranti digital dalam pembelajaran. Nombor 3, meneliti semula syarat agihan bantuan yang memberi fokus kepada murid sosio-ekonomi rendah. Nombor 4, meneliti semula agihan sumber secara optimum, merangkumi guru, peranti, infrastruktur, bahan sumber dan sebagainya. Nombor 5, menambah baik keyakinan murid untuk belajar secara terarah ataupun self-directed learning. Nombor 6, menyokong pembelajaran anak di rumah melalui penglibatan ibu bapa. Nombor 7, meningkatkan keupayaan guru sebagai pembimbing, pemutacara dan pendidik yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan pembelajaran murid. Dan KPM yakin usaha perterusan ini mampu untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara dan hasilnya akan dilihat melalui pencapaian Malaysia dalam penaksiran yang akan datang. Terima kasih. Padang Terap. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya lihat dalam laporan PISA 2022 ni ada 3 domain literasi, iaitu matematik, sains dan juga bacaan, dan kita melihat matematik dan sains mengalami penurunan kemerosotan yang agak ketara. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan penguasaan subjek sains dan matematik di kalangan pelajar sekolah rendah berpunca daripada ketiadaan peperiksaan berpusat ataupun pentaksiran secara berpusat, iaitu UPSR, PT3 dan juga PMR. Jadi soalan saya, adakah pihak kementerian bercadang untuk mengembalikan peperiksaan berpusat PMR, PSR dan P3? Kalau tidak ada cadangan tersebut, apakah langkah drastik untuk memastikan penguasaan mata pelajaran matematik dan juga sains ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Padang Terap. Dan setakat ini Kementerian Pendidikan Malaysia masih berpandukan kepada pentaksiran dalam bilik darjah, iaitu pentaksiran oleh guru. Dan dalam perkara ini pada 2 tahun lepas kita telah mulakan dengan ujian usah yang telah pun diadakan kepada murid-murid kita dari darjah 4 hingga darjah 6, dan kualiti ujian tersebut adalah dipantau oleh KPM khasnya melalui lembaga
peperiksaan. Dan usaha untuk meningkatkan literasi Maths dan Sains secara khasnya bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, kami amat prihatin terhadap pembangunan mata pelajaran STEM, dan juga pada masa yang sama kita dalam usaha untuk memastikan bahawa kita dapat mencapai peratusan pengambilan subjek-subjek STEM sebanyak 60%. Pada ketika ini peratusan adalah pada 47.13% di peringkat kebangsaan, dan suatu pasukan task force khas untuk pembangunan STEM telah pun ditubuhkan oleh pihak KPM. Terima kasih.